Hai guys, bertemu kembali di channel Sifu.com. Dan seperti yang dijanjikan, dalam video kali ini saya akan kongsikan kepada korang macam mana untuk menukar elemen dalam gambar menjadi bercahaya, glowing light effect. Tapi kali ini di Affinity Photo. Okey, baiklah. Sebelum tu saya nak ucapkan ribuan terima kasih. Sebenarnya saya tengok tutorial ni di YouTube dengan pelbagai jenis tutorial lah. Okey, yang paling saya suka sekali saya tengok yang ni, daripada Photoshop tutorial by Web Flippy. Saya ada tengok lah cara dia buat. Tetapi saya cuba apply dalam Affinity Photo dan ada sedikit beberapa teknik yang terpaksa kita ubah suai dalam Affinity Photo, since ada features yang tak sama dengan Photoshop. Okey. First kali saya download gambar cendawan ni dekat unsplash.com. Splash.com adalah website percuma untuk kita download gambar. Dan saya cari mushroom. Okay. Saya jumpa gambar ni dan tekan download free dekat bahagian atas. Okay. Kredit kepada Jeb Stray Dog. Thank you. So now kita pergi kepada kita punya Affinity. Yes, kita nak buat inilah daripada plain asal macam ni, dan kita nak buat dia ada glowing effect, cahaya macam ni. Okay. So first kali kita pergi dekat file, kita open file kita. Okay, buka gambar original. Alright. So seperti biasa saya akan duplicate layer ni. Okay, kita akan duplicate layer ni. Macam mana nak duplicate? Kita select layer dan Ctrl J. Okay. Alright, first step adalah kita akan buat selection pada cendawan ni lah. Okay, kita akan menggunakan selection brush tool dengan shortcut key W. Okey, untuk resize kita punya brush, kita boleh tekan bracket right untuk besarkan dan bracket left untuk kecilkan. So kita akan select. Sebenarnya select. Saya selalu sebut select kan. Sebenarnya select. Itulah kita orang kampung kan, kadang-kadang bunyi sikit lorak tu. So select kita punya cendawan ni, mushroom kita ni. Kalau kata kita select dan tiba-tiba dia terbesar macam tu kan, so make sure size brush kita tu kita kecilkan sedikit. Tapi kalau kata jadi juga isu macam ni, jangan risau, sebab dekat bahagian atas ni kita ada subtract. Okey. Jangan lupa untuk tick soft edges supaya kita punya edge selection kita nampak lebih smooth. Okey. Alright. Sorry sikit. Okey. Yang terlebih tu kita boleh ni balik. Kalau kata kita nak select balik semula, kita tekan add dan select lah. Zoom untuk lebih jelas. Okey. Alright, menggerutu sikit tu tak apalah sebab gambar ni pun blur sikit. Okay, so saya tambah lagi, tekan add dan kita teruskan buat selection. Okay, buat selection pada kita punya mushroom ni. Okay, dah siap buat macam ni. Kita akan pergi dekat bahagian refine. Dekat contact bar tu kita ada refine, tekan refine dan tukarkan output kepada kalau rasa dah berpuas hati dan kita punya ni, boleh tekan mask dan tekan apply. Okey. So ini kita namakan dia sebagai cendawan. Tak apalah, kita buat English sikit mushroom. Okey. So sekali lagi saya nak kita semua duplicate kita punya background. Yang ni kita namakan dia sebagai background lah. Alright. So first kali apa yang kita akan buat adalah kita akan tukar mode background tu menjadi gelap. Sebab apa? Bila background kita gelap, barulah kita punya objek nanti akan nampak lebih memberi impak dengan kita punya glowing effect yang akan kita buat tu nanti. So dekat sini kalau tengok pada tutorial Photoshop, biasanya mereka akan gunakan LUT filter, okay, adjustment punya layer tu. Tapi kat sini saya akan ajar teknik di mana kita akan pergi dekat tone mapping persona dekat atas ni. Okey, ada beberapa default effect yang dah ada dalam tone mapping persona ni, dan saya akan pergi dekat crazy. Dekat crazy ni saya pergi scroll paling bawah dan saya ambil yang ni, I love mode lighting. Tapi tengokkan dekat sini, daripada filter ni kita nampak dia dah terover dengan dia punya texture tu. So apa yang saya akan buat adalah saya akan tukarkan local contrast ni kepada 30%. Local contrast sebab dia terlalu detail contrast dia. Okey, begitu juga dengan tone mapping persona ni, boleh naikkan ataupun kurangkan. Tapi yang ni pun sama, saya akan setkan kepada
20. Dia dah nampak gelap macam tu kan. Settle kita buat editing, kena ingat dekat tone mapping persona ni, bila kita dah edit, kita tak boleh nak re-edit balik. Dia dah jadi sekeping gambar dan dia jadi layer yang dah di rasterizekan. Okey, kita tak boleh nak kembali dan edit balik kita punya features kita punya panel kat sini, tak boleh so make sure buat betul-betul sepuas hati dan tekan apply. Okey, ini sebelum dan ni selepas. Nampak tak? Kita dah bagi mood gelap sikit pada kita punya gambar background tu tadi. So now apa yang kita akan buat adalah, first kali kita akan setkan mushroom ni kepada group, sebab kita akan duplicate beberapa layer untuk bagi efek yang kita mahukan. So untuk convert kepada group, untuk buat group, kita pergi dekat layer bawah ni, tekan group layer. Yang ni kita namakan tadilah mushroom. Okey, untuk tengok balik kita punya layer dalam group ni, klik pada anak panah segitiga ni. Okey, so dekat sini kita akan duplicate. First kali kita akan duplicate background ni, mushroom ni kepada satu lagi. Okey, tekan Ctrl J dan kita akan rasterize. Okey, since dekat Affinity Photo belum ada smart object macam Photoshop, so kita kena gunakan rasterize. Okey. Alright, dah buat rasterize macam tu, kita akan pergi dekat kita punya kita punya blend mode, kita akan tukarkan kepada add. Kita akan tukarkan kepada add dan untuk yang pertama ni saya akan namakan dia sebagai glow 1. Okey. Yang pertama ni, kalau kita pergi dekat filter dan kita buat Gaussian blur, nanti kita dah tak boleh nak re-edit balik. Sebab apa? Macam tadi juga, teknik ni akan kita tak boleh nak re-edit balik kita punya blur yang kita dah letakkan tadi tu, sebab dia akan jadi fix. Contoh kalau saya masukkan Gaussian blur, saya setkan kepada 30. Lepas tu kata macam saya nak edit balik lah. So saya pergi dekat filter, blur, Gaussian blur, saya nak turunkan. Tak dapat. Dia akan back juga kepada kita punya. So dia akan back juga kepada yang awal-awal kita buat tadi tu. Okey. So saya tak akan ajar guna teknik ni. Apa yang saya akan ajar adalah, dah kita setkan kepada add. Okey, kita pergi dekat effects. So dekat effects ni kita ada Gaussian blur. So dekat Gaussian blur ni kita tick dan kita besarkan dia punya radius. Yang ni saya cukup rasa make sure glow yang pertama ni kita buat capah besar sikit. Okey, dia mencapah besar sikit dia punya cahaya tu. So saya setkan kepada 40%. Okey, 40%. So lagi sekali, apa yang akan kita buat adalah kita akan duplicate layer ni menjadi 2, Ctrl J, dan kita namakan glow ini sebagai glow 2. Okey, daripada glow 2 ni kita akan tukarkan dia punya effects. Pada bahagian Gaussian blur kita kurangkan sedikit. Kita kurangkan kepada 15px. Kenapa kita buat macam ni? Sebab dekat cahaya tu, bila lampu kan, bila benda-benda yang glow ni, first kita akan nampak dia yang glow yang besar tu, dan pasti kita akan nampak ada glow yang kecil dekat dekat area objek yang bercahaya tu. Okey. So daripada situ kita akan nampak lagi efek yang lagi realistik lah. Dan untuk glow yang kedua ni kita akan kurangkan dia punya opacity kepada 50%. Okey. Okey, tapi kalau tengok dekat sini, kita punya texture ni dah hampir hilang kan. Okey. So apa yang kita perlu buat adalah, saya akan pergi dekat glow 1 dan saya akan kurangkan sedikit dia punya opacity kepada 70%. Okey. Nampak tak? Kita dah menghasilkan efek cahaya tu, tapi kita kurangkan lagi supaya kita nampak tekstur yang ada pada mushroom tu tadi. So now kita nak bagi dia nampak lebih glowing. Apa yang kita akan buat pada layer mushroom ni adalah, kita akan pergi dekat adjustment. Dalam tutorial ni kita belajar advance sikit, adjustment, dan kita pergi dekat hue saturation, HCL ni. So dekat sini kita boleh tambah kita punya saturation. Okey, saya akan tambahkan kepada 25%. Luminosity pun kita boleh tambah supaya nampak lebih cerah macam tu. Ini adalah cahaya pada kita punya warna yang kita nak berikan tu. Okey, so saya bagi 15%. Tapi bila kita masukkan layer ni, okey, apa yang kita perlu buat adalah, ini kita punya setting tadi kan, kita drag dia, jadikan dia sebagai masking pada kita punya mushroom group tadi tu. Okey, untuk kita tengok perbezaan dia, hold button shift dan klik pada
thumbnail tu tadi. Nampak tak perbezaan dia? Okey, fungsi lain juga untuk kita punya adjustment layer ni. Kalau kata kita nak buat glowing pada warna lain, nampak tak? Kita klik sahaja pada hue shift ni. So nanti kita akan dapat glowing yang berbeza warna. Okey. Tapi dalam tutorial kali ni saya akan gunakan warna yang kuning. Kuning-kuning macam lampu macam tu. Okey. Alright, cantik. Tengoklah, kalau kata nak tambah lagi kita punya saturation, boleh tambah. Okey, saya setkan kepada 50%. Baru dia nampak lagi pekat kita punya cahaya tu. So boleh tutup. Ingat kita punya adjustment layer ni kita drag berada di tepi thumbnail kita punya group mushroom tadi. Okey, now kita akan masukkan kita punya, nampak tak ada macam dust sikit tu kan. Tapi sebelum kita buat dust tu, saya nak kita kembalikan kita punya texture supaya nampak lebih jelas macam ni. So macam mana kita nak buat? Okey, first kali adalah kita akan duplicate layer paling bawah. Ini yang asal yang kita tak sentuh apa-apa pun. So kita duplicatekan dia. Yang ni kita letak paling atas. Macam mana nak drag? Kita drag naik atas ataupun menggunakan shortcut key Ctrl Shift bracket right. Okey. Ini gambar asal kita tadi. So daripada gambar asal kita ni tadi, apa yang kita akan buat? Kita namakan dia dahulu. Kita namakan dia sebagai texture. Texture. Okey, texture. Dekat sini kita akan tukarkan layer ni. Kita pergi pada filter. Kita pergi dekat sharpen dan kita tukarkan kepada high pass. Okey, high pass. Ini ni saya tukarkan kepada 3px. Jangan over sangat dan tikkan monochrome supaya tidak ada warna, supaya dia jadi black and white lah, monochrome punya efek. Dan tekan apply. Dan daripada sini kita akan tukarkan blend mode dia kepada highlight. Nampak tak perbezaan kalau ada dengan tak ada? Tak ada dah nampak macam sangat blur dan nampak sangat macam edit, tak nampak realistik cahaya tu daripada cendawan tu. So kita tambahkan texture ni menggunakan sharpen tool. Tapi ini nampak over sangat kan? So apa yang kita perlu buat? Kita perlu kurangkan dia punya kepekatan mungkin kepada 35% ataupun secukup rasa. Okey, tengok pada gambar-gambar yang kita buat tu. Kalau kata nak tengok perbezaan dia, antik dan tik, tengok ada kan perbezaan dia, nampak sikit-sikit. So tak adalah hilang terus kita punya tekstur asal tu. Okey, dah nak siap guys. So next, apa yang kita akan buat adalah kita akan masukkan dust yang tadi tu, nampak macam dreamy sikit kan. Okey, so cara dia ni saya download, boleh tengok dekat bahagian description. Saya ada letakkan kredit sekali dengan kita punya owner yang bagikan gambar tu. So pergi dekat file, saya place image dan saya ambil gambar yang kita dah download tadi sebagai dust. Okey, letak besar-besar macam tu. Dan tukarkan. Okey, ini kita namakan dia sebagai dust. Okey. So yang dust ni kita akan tukarkan dia kepada screen. Okey. So sekarang ni kita nak dekat area-area tertentu sahaja yang ada dust ni. So apa yang kita akan buat adalah kita akan maskkan kita punya layer dust tadi. Tekan layer dust dan tekan kita punya mask layer. Okey, so dekat mask layer ni kita klik dahulu, klik pada thumbnail mask tu tadi dan tekan Ctrl I untuk convertkan. Okey. So sekarang ni kita nak dapatkan balik kita punya dust tu tadi, kita akan menggunakan teknik kita warna pada kita punya masking tadi tu. So first kali kita akan pergi dekat panel paintbrush. Okey, klik pada icon masking, icon mask tu, bukan pada layer ni klik pada masking dan tukarkan brush kepada warna putih yang default. Okey, pergi dekat swatches, tekan pada warna putih yang default. Dekat bahagian atas contact bar tukarkan kepada 10% dan hardness kepada 10% supaya kita boleh brush secara lebih perlahan-lahan lah. Tak adalah kita terus buat stroke sekali terus nampak efek yang 100%. So kita guna 10% dan 10%. Okey, selesai setkan kita punya brush, saya akan brushkan dekat kita punya area mushroom ni tadi. So kita akan brush macam tu. Okey, secukup rasa. Okey, buat sikit dekat dia punya dahan-dahan ni. Okey, nampak glowing cahaya tu kan.
Okey, baik. Kalau rasa nak lagi pekat, make sure brush lama-lama sikit lah. Alright, okay. So now, perasan tak dekat kita punya layer ni tadi, dia kan ada warna langit tu kan, yang warna biru tu kan. So sekarang ni kita nak buang warna langit tu. So cara dia macam mana? Apa yang kita akan buat adalah pada layer dust ni, kita pergi dekat adjustment layer dan kita pergi dekat hue and saturation. Kita kurangkan saturation dia kepada 0. Nampak tak bila saya buat macam ni, satu gambar jadi kan. So macam mana kita nak bawa dia masuk kepada dust sahaja, klik layer ni, klik dan drag, masukkan dalam dekat tepi kita punya masking layer tu tadi. Kena betul-betul drag Okey, dan lepaskan. So sekarang ni kita punya dust tadi tu dah bertukar jadi inilah, jadi hitam putih sahaja. Okey. Alright. Now sekarang ni kita nak bagi dia nampak lebih timbul lah, lebih cerah. Okey. So apa yang akan saya buat adalah kita duplicate layer ni, kita namakan dia sebagai dust 2. So untuk bahagian dust satu tadi, apa yang saya akan buat, saya nak bagi kita punya titik dust tu nampak lebih glowing. So apa yang kita akan buat, kita pergi dekat effects, Gaussian blur, dan kita tambah sikit. Tambah tak banyak pun. So kita akan dapat nampak dia macam blur-blur sikit, dapat support dengan dust nombor 2 tadi tu. Okay. So untuk dust nombor 2 ni, saya akan tukarkan dia kepada add, tapi kita akan kurangkan opacity kepada 50% supaya tak nampak mengganggu sangat. Sama juga kita punya screen yang dust yang pertama tadi pun sama, kita akan tukarkan kepada 50% ataupun saya rasa kurang lagi cantik kot. Okey, 25% sahaja. So dalam tutorial ni sebenarnya kita tak boleh nak fix nak kata berapa persen. So boleh tengok pada hasil gambar yang kita buat tu. Okey, sampailah kita nampak dia lebih realistik dan lebih ngam. Okey, so yang ni saya rasa 30%. Alright. So untuk sentuhan terakhir kita, sentuhan terakhir kita ini kita dah siap sebenarnya Tapi sebelum tu, sebelum kita betul-betul siap, apa yang saya selalu ajar adalah kita bagi kesan overall pada kita punya gambar. So macam mana kita nak buat benda tu adalah kita akan pergi dekat adjustment layer, kita tambah curve punya layer. So dekat sini kita akan kurangkan sedikit kita punya curve, kita buat S curve. Okay. So yang ni kita tambah. So nampak tak dekat kita punya gambar ni, dia nampak lagi cerah dan lagi glowing. Okay. So kalau rasa sangat pekat, boleh kurangkan kepada beberapa persen. Okay. Daripada 0 kita tambah sedikit curve supaya nampak sentuhan untuk ke semua efek yang kita dah tambah editing tadi. Okay. So saya setkan kepada 35%. Dan lagi sekali, apa yang kita akan buat adalah saya akan tambah dekat adjustment ni, saya akan pergi dekat level dan kita akan baiki sedikit dia punya gamma tu. Okey. Kalau kata nak cerahkan sedikit ke ataupun nak gelapkan lagi, tengok pada keperluan gambar. So yang ni saya akan cerahkan sedikit sebab tak nampak apa dekat belakang tu kan. Okey, yang ni kena hati-hati. Make sure tekan dan scrollkan dia macam ni, kita punya slider ni. Okey, tak boleh tambah atau tolak sebab dia fix terus. Okey, baiki gambar sedikit dan dah pun selesai. Okey, so saya ada cuba juga pada kita punya gambar-gambar yang lain dan saya rasa sangat berpuas hati tengok efek ni. Kita guna Affinity Photo sahaja. So macam mana nak save, kita pergi seperti biasa, file, export, dan save kepada PNG. Namakan dia sebagai cendawan. Mushroom, glowing mushroom. Glowing mushroom. So macam mana hasil kita, jom kita tengok. Ini gambar yang saya buat tadi. Okey. Ini sebelum dan ini adalah selepas. Okey, so saya harap tutorial kali ini memberikan inspirasi kepada korang untuk mencuba dan membiasakan diri dalam Affinity Photo. Okey, insya-Allah kita akan datangkan dengan lebih banyak lagi tutorial-tutorial yang akan datang. So make sure korang semua subscribe kita punya channel YouTube dan jumpa lagi dalam video yang akan datang. Kalau ada persoalan boleh komen dan juga join grup Facebook kami di Affinity Malaysia. Okey, jumpa korang dalam video yang akan datang. Assalamualaikum.